Hai, apa khabar semua? Selamat kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kali ini kita masih lagi di unit 15, sikap yang baik. Tajuk cikgu akan ajar pada anda semua pada kali ini adalah bersopan santun. Kali ini juga cikgu akan perkenalkan kemahiran tata bahasa iaitu ayat penyata. Jadi, jom belajar. Baiklah murid-murid, sebelum kita terus kepada aktiviti yang terdapat di dalam buku teks, kita akan lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata. Di sini cikgu akan terangkan kepada anda semua apakah yang kita perlu tahu tentang ayat penyata. Okey. Kita lihat yang pertama di sini, ayat penyata ialah ayat yang bertujuan untuk memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu perkara, benda atau orang. Jadi mudah saja, ayat penyata ni untuk menerangkan ataupun menyatakan sesuatu perkara, benda atau orang. Tak kiralah apa perbuatan mereka, apa yang ingin kita nyatakan, jadi kita gunakan ayat penyata. Seterusnya, ayat ini diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Oleh itu, ia biasanya diucapkan dengan intonasi yang sederhana. Jadi, semasa kita membaca ayat penyata ini, kita tidak perlu memberi penegasan yang terlalu kuat seperti orang yang sedang marah, orang yang terkejut. Tak perlu. Kita hanya gunakan intonasi yang sederhana saja. Okey, jadi mudah kan? Senang kan? Sekarang kita lihat aktiviti yang terdapat di dalam buku teks muka surat 93. Okey, di situ kita boleh lihat satu carta dengan tajuk bersopan santun. Di situ disenaraikan terdapat beberapa amalan yang sopan. Seperti yang pertama, sebelum tu cikgu nomborkan dahulu ya. Ini adalah gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, yang pertama adalah duduk bersila. Jadi cikgu rasa semua tahu kan duduk bersila ni adalah adat kita di Malaysia. Okey, terutamanya orang Melayu, kebiasaannya mereka makan duduk bersila. Okey, kalau tak ada kerusi dan meja makan ya, boleh je duduk makan bersila. Okey, kemudian yang kedua menutup hidung dan mulut. Begitu juga amalan menutup hidung dan mulut. Okey, kita tak perlu lihat dulu ayat ini. Kita baca amalan yang sopan ni dahulu ya. Yang ketiga menutup mulut. Yang tadi menutup hidung dan mulut. Sekarang menutup mulut. Okey, gambar yang ketiga. Gambar yang keempat beratur. Okey, ini beratur. Kalau kita lihat gambar di sini, situasi di kantin sekolah. Seterusnya gambar yang kelima berjabat tangan. Yang ini biasalah. Amalan berjabat tangan ni adalah antara satu amalan yang sopan. Okey. Sekarang kita lihat ayat penyata bagi setiap gambar ini. Seperti yang cikgu nyatakan, setiap gambar ini terdapat amalan yang sopan. Jadi ayat penyata ini untuk menyatakan amalan yang sopan. Jadi kita akan baca dan kemudian bina ayat penyata berdasarkan gambar. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Duduk bersila. Contoh ayat penyata di sini adalah jagu duduk bersila dengan sopannya. Ulang sekali lagi, jagu duduk bersila dengan sopannya. Jadi ayat penyata di sini memberi keterangan tentang jagu di mana dia duduk bersila dengan sopan. Okey, jelaskan? Okey, kita lihat gambar yang kedua, menutup hidung dan mulut. Contoh ayat penyata di sini, Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Cikgu ulang sekali lagi ayat penyatanya, Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Okey, jelaskan? Gambar yang ketiga, menutup mulut. Amin menutup mulut semasa menguap. Yang tadi Normi bersin, menutup hidung dan mulut. Sekarang Amin pula menutup mulut semasa menguap. Ketika dia menguap, dia taklah tenganga dengan mulut yang besar. Jadi dia tutup mulut tu. Okey, menunjukkan satu amalan yang sopan. Okey, yang keempat, ada tak ayat penyata di sini? Tak diberikan, betul tak? Jadi tugas kita berdasarkan gambar ini kita bina ayat penyata. Jadi jangan risau. Untuk aktiviti ini kita akan berbincang bersama-sama bagaimana hendak membina ayat penyata berdasarkan gambar keempat dan kelima. Okey, kita lihat gambar yang keempat.
Okey, gambar yang keempat seperti cikgu bagi tahu awal tadi, situasi ketika di kantin sekolah. Ada papan kenyataan di sini, sila beratur. Okey, ini contoh jawapan yang cikgu boleh cadangkan kepada anda semua. Mungkin anda boleh bina ayat sendiri, tapi ini contoh daripada cikgu ya. Untuk gambar yang keempat adalah murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Cikgu ulang sekali lagi ayat penyata. Murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Senang kan? Gambar yang kelima, berjabat tangan. Bersalaman lah ya. Okey. Contoh ataupun cadangan jawapan daripada cikgu. Cuba boleh lihat di sini. Syahmi berjabat tangan dengan Daniel. Syahmi berjabat tangan dengan Daniel. Senang kan? Ini adalah contoh ayat penyata bagi kelima-lima gambar yang terdapat di dalam muka surat 93. Gambar ini bertemakan amalan yang sopan. Baiklah murid, seterusnya kita beralih kepada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, aktiviti 4 di muka surat 19. Okey, di situ kita boleh lihat aktiviti 4A, susun perkataan untuk membina ayat penyata. Susun perkataan. Maknanya di sini anda telah diberikan dengan perkataan. Tinggal lagi anda nak kena susun supaya menjadi satu ayat penyata yang betul. Sebelum tu untuk lebih jelas cikgu tukar kepada laser pointer dulu. Okey, jelaskan. Contoh gambar yang pertama, ada gambar di sini untuk membantu anda menyusun perkataan nanti untuk membina ayat penyata. Ada gambar di sini. Perkataan yang telah diberikan adalah dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Nampak sangat tak betul kan? Tidak tersusun. Dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Salah kan ayat tu? Jadi dia dah susun di sini Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Ringkas dan mudah saja ayat penyata ini. Menyatakan Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Jadi tugas anda kena guna ke semua perkataan yang telah diberikan di dalam kotak ini dan susun semula, tulis di atas garisan ini dengan kemas. Okey, senang kan? Kita lihat perkataan yang diberikan untuk gambar yang kedua pula. Pelanggan, giliran, para dan menunggu. Pelanggan, giliran, para, menunggu. Kalau kita salin secara terus di sini sudah tentu salah. Jadi susun semula. Okey, susun semula. Tipsnya di sini, perkataan yang pertama adalah bermula dengan huruf besar. Jadi para, pelanggan, menunggu, giliran, noktah. Mudah kan? Okey, untuk gambar yang ketiga, keempat dan kelima anda kena lengkapkan tugasan ini dan hantar kepada cikgu nanti. Okey, seterusnya kita lanjut ke aktiviti kita yang kedua, aktiviti 4B. Dalam aktiviti 4B pula, tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Jika aktiviti 4A tadi anda diberikan gambar dan perkataan, anda hanya susun perkataan untuk menjadikan ayat penyata. Aktiviti 4B ini lebih mencabar, di mana anda tidak diberikan dengan ayat. Okey, untuk gambar pertama, kedua dan ketiga anda diberikan sedikit frasa. Jadi anda kena sambung untuk melengkapkan ayat. Tetapi gambar yang keempat dan kelima anda tidak diberikan dengan perkataan ataupun frasa ataupun sepotong ayat. Tidak. Anda kena buat sendiri ayat penyata tersebut. Jangan risau, buat ayat yang mudah saja, asalkan tepat dan bersesuaian dengan gambar. Kita lihat gambar yang pertama, situasi di dalam bilik darjah. Murid-murid berdiri semasa. Jadi di sini anda kena lengkapkan ayat penyata tersebut. Masa bila murid-murid berdiri. Tapi ini di dalam bilik darjah dan cikgu berada di hadapan. Jadi kemungkinan cadangan jawapan cikgu, murid-murid berdiri semasa cikgu masuk ke dalam kelas. Noktah. Itu cadangan jawapan cikgu. Kalau anda ikut, silakan. Kalau anda ada jawapan sendiri, boleh tulis jawapan sendiri. Nanti cikgu semak. Gambar yang kedua, situasi menaiki bas sekolah. Nampak tak bas sekolah? Di sini gambar budak-budak ni beratur. Jadi mereka beratur. Mereka beratur apa? Adakah untuk membeli makanan di kantin? Tidak. Sebab gambar ini bukan di kantin. Menaiki bas sekolah, tahu tak? Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Senang kan?
Gambar yang ketiga, gitar semula. Recycle kalau dalam bahasa Inggeris dia kan ada 3 tong gitar semula. Biasanya dia berwarna-warni ni. Ada coklat, biru dan orange. Jingga kalau tak silap. Kemudian Nizam. Okey, Nizam. Dia buang apa ni? Buang kertas ke? Kertas ni kan. Nizam membuang kertas ke dalam tong gitar semula. Senang kan? Atau mungkin anda ada jawapan sendiri, silakan tulis je, nanti cikgu semak. Kemudian gambar yang keempat, ni pula anda kena namakan budak ni. Letaklah Ahmad ke Ali ke nama lelaki lah ya, sebab ni gambar budak lelaki. Yang letak nama perempuan pula tak sesuai dengan gambar. Contohnya Azlan ke, Azlan sedang menyapu sampah di taman, ataupun Azlan sedang membersihkan kawasan taman permainan. Terserah kepada anda semua. Tulis je. Ayat penyata yang mudah, tak perlu risau nak tulis yang susah sangat. Dan gambar yang terakhir ni ada kotak bantuan ni, dan seseorang sedang memberi derma ataupun bantuan mangsa banjir. Ini mungkin orang dewasa, jadi anda boleh letak ayah, betul tak? Namakan sebagai ayah. Ayah menyumbangkan sedikit bantuan kepada mangsa banjir, ataupun ayah menyumbang bantuan kepada mangsa banjir. Jadi anda kena tulis di sini. Okey, senang kan? Jadi jika ada masalah, anda boleh hubungi cikgu supaya cikgu boleh tolong anda macam mana anda membina ayat penyata yang mudah. Baiklah murid-murid, itulah tadi sebuah sedikit tentang aktiviti kita pada kali ini, iaitu berkaitan dengan ayat penyata. Cikgu harap anda semua dapat memahami penerangan yang telah cikgu berikan dan dapat membina ayat penyata berdasarkan gambar. Jadi jumpa lagi di video yang akan datang untuk pelajaran yang seterusnya. Seperti biasa, jaga diri, patuhi SOP. Bye-bye.